Assalamualaikum, apa khabar bis kita? Saya Hikmah Juni. Semua perkara yang dilakukan Tan Sri Musa Aman ke atas harta Yayasan Sabah akan didedahkan di mahkamah. Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdul berkata, semua perkara yang dilakukan bekas Ketua Menteri Tan Sri Musa Aman terhadap harta Yayasan Sabah akan didedahkan di mahkamah untuk pengetahuan rakyat. Ketua Menteri berkata terdapat banyak maklumat tentang apa yang telah berlaku terhadap 1 juta hektar tanah milik Yayasan Sabah. Sehubungan itu, beliau menegaskan bersedia bersemuka dengan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Sibuga itu di mahkamah demi kepentingan rakyat Sabah. Well, mereka telah keluarkan kenyataan mereka akan saman kita 1 bilion. Tidak apalah, kita jumpa di mahkamah. Ini kepentingan rakyat. Rakyat kena tahu apa sebenarnya yang berlaku dengan harta yang ada dimiliki oleh Yayasan Sabah. Jadi saya tidak boleh dedahkan dan nyatakan yang penting kepada kita jumpa di mahkamah sajalah. Ini kepentingan rakyat. Jumpa di mahkamah lah, saya tidak mau cakap. Kalau saya cakap ini bukan tempatnya. Tempatnya mahkamah untuk kita nyatakan setiap perkara yang ada. Ketua Menteri berkata demikian dalam sidang media di Sempurna siang tadi. Sebelum itu, beliau melawat mangsa kebakaran di Kampung Sri Aman serta menyampaikan kunci rumah kepada 60 penerima rumah Program Perumahan Rakyat PPR Bubul Ria. Kemarin, Yayasan Sabah menyaman Musa untuk menuntut beliau membayar balik sebanyak 872 juta ringgit wang milik agensi kerajaan itu yang hilang dipercayai akibat perjanjian pembalakan haram semasa pentadbiran beliau. Menurut writ saman itu, Musa telah menggunakan wang Yayasan Sabah untuk kepentingan peribadi dan diberikan kepada UMNO Sabah serta anak-anak lelakinya. Yayasan Sabah yang ditubuhkan pada tahun 1966 mempunyai objektif utama untuk membangunkan sistem pendidikan Sabah dan menyediakan keperluan pelajaran untuk rakyat. Namun misi itu tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Beberapa pihak seperti aktivis Perjanjian Malaysia 1963 Zainal Ajamain turut tampil mengkritik Musa kerana menggunakan Yayasan Sabah untuk percaturan politik beliau. Sementara itu, semalam Musa melalui peguamnya menuntut Yayasan Sabah membayar 1 bilion ringgit kepadanya dan membuat permohonan maaf kerana mendakwa saman yang dikemukakan menjejaskan imej beliau. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata, saman yang dikemukakan itu adalah demi kepentingan rakyat dan kerajaan Sabah mempunyai maklumat tentang apa yang telah dilakukan Musa. Banyak harta Yayasan Sabah, luas tanah 1 juta. Ya. Saya ada maklumatnya, tapi iyalah. Dulu kita bukan kerajaan, sekarang kita kerajaan, banyak maklumat. See you in court. This is with the interest, public interest is there. That's important for us. Ya. Semua mangsa kebakaran di Kampung Sri Aman Sempurna yang tinggal sehelai sepinggang menarik nafas lega selepas diberikan tempat tinggal di Projek Perumahan Rakyat PPR Bubul Ria secara sewa beli. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdul berkata, langkah tersebut diambil kerajaan setelah mengambil kira keadaan semua mangsa terlibat yang kehilangan tempat tinggal dan harta benda dalam tragedi pada 4 Jun lalu itu. Beliau berkata perancangan awal pembinaan PPR Bubul Ria adalah untuk penduduk Kampung Simunul. Namun demi kebajikan mangsa kebakaran, kerajaan segera memindahkan mereka di situ. Tempat ini boleh memuatkan hampir 800 lebih unit yang ada. Buat setakat ini telah pun kita masukkan hampir 60 lebih penduduk kampung yang ada daripada kampung berhampiran untuk membolehkan mereka berada di tempat yang agak jauh lebih selamat, jauh lebih selesa, untuk dapat kita jaga bukan hanya keselamatan mereka, bahkan juga dari segi kesihatan mereka yang ada. Ya. Jadi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak, iaitu pegawai daerah, ketua polis daerah dan pegawai kesihatan daerah dan juga pemimpin masyarakat yang telah bertungkus lumus untuk menjayakan usaha ini supaya penduduk bukan hanya dapat ditempatkan yang jauh lebih selesa, tapi perlu mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Terdahulu, beliau ditemani isteri Datin Sri Syuriani Shuaib menyerahkan bantuan peribadi kepada semua mangsa untuk meringankan beban mereka. Datuk Seri Muhammad Syafiee yang juga ahli Parlimen Sempurna turut menyerahkan kunci rumah PPR kepada semua ketua keluarga yang hadir dalam majlis berkenaan.
Ketua Menteri berkata selepas ini penduduk kampung Simunul akan dipindahkan di situ secara berperingkat dengan tawaran sewa beli untuk membolehkan mereka memiliki kediaman. Sementara itu, seorang penerima PPR Bubul Ria Roslan Gimbo berkata bantuan kerajaan terutama skim sewa beli di kediaman itu menggembirakan semua mangsa kebakaran. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Penglima JMSPA kerana telah memberi kami insentif untuk sewa beli di bangunan PPR Bubul Ria ini. Jadi apa harapan kami agar semua yang terlibat dalam kebakaran ini lapang dada menerima apa yang sistem kerajaan bagi kepada kami. Seorang lagi penerima Wahid Omar Ali Musa merakamkan penghargaan kepada Ketua Menteri kerana tampil menghulurkan bantuan keluarganya yang tinggal sehelai sepinggang akibat kebakaran itu. Saya mengucapkan kepada Ketua Menteri kita berterima kasih sangatlah sebab masalah kami selama ini sudah terbela lah. Jadi saya ucapkan terima kasihlah. Buat pertama kali dalam tempoh 100 tahun selepas Spanish flu dunia berhenti seketika akibat kemunculan pandemik coronavirus COVID-19. Semalam genap 100 hari Sabah berjuang membendung penularan COVID-19 yang menyaksikan sebanyak 45 petugas kesihatan disahkan positif COVID-19, manakala 700 lagi menjalani kuarantin di seluruh negeri. Perjuangan sepanjang tempoh 100 hari itu memberi banyak cabaran dan pengalaman kepada semua pihak terutama Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, JKNS. Pengarah Kesihatan Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi berkata, minggu-minggu awal penularan COVID-19 adalah tempoh yang sangat mencabar keupayaan fasiliti, makmal dan tenaga kerja JKNS. Jika diimbas kembali, kes pertama COVID-19 di Sabah dilaporkan pada 12 Mac lalu melibatkan seorang lelaki berusia 58 tahun berasal dari Tawau. Lelaki itu dijangkiti ketika menghadiri perhimpunan tablik Masjid Sri Petaling di Kuala Lumpur dari 27 Februari hingga 1 Mac. Pesakit berkenaan meninggal dunia pada 20 Mac di Hospital Tawau. Ward khas COVID-19 di hospital berpakar juga dipenuhi dengan pesakit dan situasi itu memerlukan petugas kesihatan bekerja 24 jam. Malah keupayaan makmal untuk menjalankan ujian pengesahan COVID-19 juga amat terhad akibat kekurangan reagen. COVID-19 menguji kesiapsiagaan semua agensi dan sektor dalam menghadapi pandemik. Namun semua cabaran berjaya diatasi menerusi kesepakatan yang tinggi antara semua pihak. Sumbangan peralatan perlindungan peribadi, PPE, reagen makmal, peralatan perubatan dan peralatan bukan perubatan serta makanan oleh pelbagai agensi, syarikat dan orang ramai. Namun perjuangan menentang COVID-19 belum berakhir kerana masih ada kes baru dilaporkan di Sabah setiap hari. Sehingga semalam, Sabah mencatatkan kumulatif 363 kes positif dengan 7 kes kematian. 3 bulan tidak beroperasi memberi tamparan hebat kepada penggiat industri pelancongan tempatan, namun itulah senario yang terpaksa dihadapi ketika dunia berdepan pandemik COVID-19. Ketika ini sempadan negara masih ditutup kepada pelancong asing. Sehubungan itu, penggiat industri pelancongan harus tampil lebih kreatif dengan pakej pelancongan yang boleh memenuhi cita rasa pelancong tempatan. Bagi pengarah urusan Travels Tour Sdn Bhd, Octavius Dares Salam Asad, pakej sedia ada perlu disesuaikan untuk merangsang semula sektor pelancongan domestik. Sebagai contoh, pihaknya akan menyediakan pakej memancing dan candat sotong pada kadar harga yang berpatutan. Kepelbagaian aktiviti itu pasti boleh menarik pengunjung tempatan ke Mari-Mari Sepanggar Island Lodge yang lebih dikenali sebagai destinasi aktiviti snorkeling dan selaman scuba. Selain itu, aktiviti kekeluargaan seperti perkemahan, unggun api dan barbecue akan turut disediakan bagi memberi nilai tambah. Seiring dengan usaha menarik pengunjung tempatan, pakej promosi bermula dari RM60 seorang untuk trip harian dan RM88 seorang untuk bermalam di chalet ditawarkan di Mari-Mari Sepanggar. Untuk Kilo pula, beliau bercadang mempelbagaikan aktiviti sedia ada berbanding hanya aktiviti berkayak. Antaranya aktiviti berkemah, mendaki bukit, berbasikal, memetik buah dan sayur-sayuran tempatan. Pakej tempatan di Mari-Mari Sepanggar dan Kilo akan dilancarkan bulan hadapan.
Pengguna jalan raya Papar Lama, Kota Kinabalu mendakwa kurang ciri keselamatan termasuk papan tanda jalan yang mengelirukan di laluan itu menjadi punca kepada beberapa kemalangan termasuk kemalangan maut. Sejak Februari lalu, 8 nyawa sudah melayang khususnya di kilometer 16 hingga 22. 2 Februari lalu, 3 lelaki terkorban manakala 3 lagi cedera parah selepas 2 kenderaan pacuan 4 roda bertembung di kilometer 19 laluan berkenaan. Jumaat lalu, 3 orang termasuk 2 wanita maut manakala 2 lagi cedera parah apabila sebuah kereta Honda Civic bertembung dengan sebuah lori 3 tan di kilometer 22 jalan berkenaan. Selain itu, 1 kemalangan jalan raya turut dilaporkan semalam di kilometer 23 jalan yang sama, namun tidak menyebabkan kematian. Satu lagi klip video menunjukkan sebuah kenderaan Yaris bertembung dengan sebuah kenderaan lain yang dipandu laju dari arah bertentangan. Tinjauan wartawan Borneo Today TV mendapati kebanyakan penduduk menyifatkan keadaan jalan tersebut amat mengelirukan sehingga mengundang bahaya. Baru-baru ni jugalah, saya baru pergi juga lalu sana. Jalan dia memang mengelirukan lah. Bila kita lalu tu, tiba-tiba saja dia berubah daripada kanan, kita kena pergi ke lane yang sebelah. Itu pasal lah. Lepas tu jalan dia pun masih belum okey. So kalau kereta tu yang mana yang tak biasa tu memang akan ni lah. And then lagipun lampu jalan pun belum ada. Kalau malam memang teruk juga kalau kena tu. Pasal itu jalan sana tu kan macam keliru lah. Ya, kalau kita jalan dia bukan rata lagi. Lagipun dia macam slim lah. Kalau kita jalan kan kita tidak nampak kita di depan. Kita jalan kita jumpa tu. Kadang-kadang orang automatik kan. Automatik bawa cepat jalan. Sama-sama tidak tahu lah orang bilang. Mungkin jalan tu mengelirukan ataupun apa macam kurang dia papan tanda dia apa. Yalah macam papan tanda dia tidak nampak kah. Kalau hujan lebat lagi macam tadi kemalangan kan tidak orang nampak. Ahli Parlimen Papar Ahmad Hassan menggesa pihak berwajib bertindak segera sebelum lebih banyak nyawa melayang. Pihak-pihak yang berkuasa mesti membuat sesuatu kerana kita tidak mahu benda ini akan berlarutan. Ramai, kalau ini berlarutan berarti lagi ramai orang yang akan menempuh maut. Jadi itu kita tidak mahu. Jadi apa yang saya dipahamkan ada di antaranya ialah disebabkan oleh signage, itu notis-notis yang tidak begitu terang dan juga tidak susah untuk dilihat. Lagipun kalau kira tempat-tempat itu dia belum lagi officially open for public. Jadi apabila dia belum lagi officially open for public, jadi kita pengguna jalan raya pun harus menggunakan inisiatif baik, gunakanlah inisiatif yang terbaik, iaitu kita berjaga-jaga. Pasal kalau sesuatu yang belum lagi diresmikan secara resmi, berarti memang akan ada kekurangan dari segi signage dan apa-apa. Jadi itu kita tidak mau berlaku. Jadi yang paling penting sekarang ini ialah untuk kita sama-sama menangani. Siapa yang harus menangani? Ialah orang-orang yang terlibat. JKR. Dua wanita maut manakala 2 lelaki cedera parah dalam kemalangan yang menyebabkan kenderaan dinaiki mangsa terputus 2 di satu selekor di kilometer 4 Jalan Tambunan, Kota Kinabalu kira-kira jam 11 malam tadi. Ketua Polis Daerah Keningau DSP Syarudin Mat Hussein berkata kemalangan berlaku ketika mangsa menaiki kereta Proton Wira dari arah Kampung Minodong menuju ke Kampung Kaigaran Tambunan. Kenderaan dipandu seorang lelaki berusia 25 tahun bersama 3 penumpang termasuk 2 wanita. Ketika di lokasi kejadian iaitu Jalan Seleko, kenderaan berkenaan dipercayai hilang kawalan sebelum merempuh tiang elektrik. Kemalangan itu menyebabkan semua mangsa tercampak keluar dari kenderaan menyebabkan 2 wanita meninggal dunia di lokasi kejadian. Mangsa yang meninggal dunia adalah penumpang hadapan dan penumpang belakang, katanya. Syarudin berkata pemandu dan seorang lagi penumpang di bahagian belakang iaitu seorang remaja lelaki cedera parah. Semua mangsa dibawa ke Hospital Tambunan. Sekian berita BTTV malam ini. Saya Hikmah Juni. Berjumpa lagi.